Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam ruangan motivasi pagi. Dan pada hari ini kita akan bicarakan satu topik yang agak berbeza. Keajaiban hadis Nabi SAW tentang peristiwa akhir zaman. Apa yang disebut sebagai al-fitan wal malahim fi akhir zaman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan, qala Rasulullah SAW an Syaibah ibn Abi Syaibah ruwiya an Huzaifah ibn al-Yaman fi hadisin qala Rasulullah SAW la yushikunna an yusabba alaikum asy-syarru minas sama' hatta yablugha al-qayafi. Wa mal qayafi ya Aba Abdullah? Qala al-qafaru, wa fi riwayatin al-khaymatu fi as-sahra, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi yang bermaksud bahawa kamu nescaya akan sampai ke satu zaman di mana kamu akan dihujani oleh kejahatan-kejahatan dari langit yang akan jatuh menimpa kamu sehinggalah kepada qayafi. Sampai kepada qayafi. Qayafi ini ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ya Aba Abdullah, apakah maksud qayafi? Jawab Nabi, al-qafar, al-faqru. Al-qafaru itu maksudnya apa? Maksudnya ialah al-khaymatu fis sahra, sehinggalah dia akan mengena kejahatan tadi yang jatuh daripada langit tadi hatta kepada kemah-kemah yang didirikan di tengah-tengah padang pasir. Sidang pendengar sekalian, bila kita melihat hadis ini, kita dapat melihat maksud Nabi SAW itu ialah apabila dalam konteks fitnah akhir zaman ini ialah satelit-satelit yang digunakan oleh media-media yang dipelopori oleh bangsa kufar dalam menyediakan dan menyebarkan propaganda-propaganda buruk melalui satelit-satelit, melalui internet, melalui saluran-saluran TV kabel yang telah mereka rancang sedemikian rupa untuk menjadi satu medium bagi menyampaikan fitnah-fitnah dari langit. Sidang pendengar sekalian, Allahu Akbar. Satu pernyataan daripada Nabi yang duduk di zaman 1400 tahun yang silam. Nabi tak pernah melihat kita punya dish satelit, sama ada parabola ke ataupun dish yang kita gunakan untuk dapat TV satelit ini. Tapi Nabi SAW menyebut dia akan menyampaikan pada kamu kejahatan-kejahatan dari langit itu sehingga kepada khaimah-khaimah yang didirikan di tengah padang pasir. Kita pergi sampai ke dalam hutan di Sabah, di Sarawak. Rumah panjang di kalangan orang-orang asli. Saya pernah sampai di pedalaman Sabah dan Sarawak. Rumahnya dah nak runtuh macam dangau durian saja, tapi ada piring hebat. Apa maksudnya? Maka sampailah siaran-siaran televisyen ini, dan kalaulah siaran-siaran itu disalahgunakan, maka dia akan menjadi syarrun minas sama', di mana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dengan penggunaan teknologi satelit ini, maka kejahatan itu dan fitnah itu disebarkan melalui langit. Masya Allah, Rasulullah SAW telah menceritakan teknologi pada abad ini 1400 tahun yang silam. Bagaimana Rasulullah dapat melihatnya? Wama yantiqul anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Inilah keajaiban yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis Nabi akhir zaman. Sehingga kalau kita lihat bagaimana peristiwa-peristiwa akhir zaman itu, seperti Imam Mahdi, munculnya Dajjal, peristiwa yang disebut sebagai riwayat Tamim Ad-Dari, bagaimana Tamim Ad-Dari pernah bertemu dengan Dajjal dan berdialog dengan Dajjal, dan beberapa perkara-perkara yang berkait dengan peristiwa akhir zaman itu diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata apa yang telah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai tanda-tanda kiamat, sama ada tanda kiamat kecil ataupun yang besar, ternyata sudah nampak kebenarannya dan sudah timbul tanda-tanda itu di zaman kita sekarang ni. Sidang pendengar sekalian, kita tak terlepas daripada dihujani oleh maklumat-maklumat, sama ada melalui internet ataupun melalui televisyen kabel ini. Kerana inilah maklumat-maklumat yang telah disebarkan melalui teknologi yang canggih, yang kita katakan teknologi satelit, teknologi aerospace engineering, yang mereka melancarkan semua satelit itu dengan menggunakan roket-roket yang canggih dengan tujuan untuk menguasai dunia. Sebab itu kata Alvin Toffler dalam bukunya The Third Wave, gelombang yang ketiga,
bahawa di zaman sekarang ini manusia tidak lagi berperang menggunakan senjata, tidak lagi menggunakan bom yang memusnahkan manusia dan bangunan-bangunan, tapi manusia berperang menggunakan knowledge base. Teknologi mereka adalah siapa yang menguasai maklumat. Sebab itulah mereka berlumba-lumba melancarkan satelit yang merupakan alat untuk mereka menyebarkan propaganda mereka. Kerana dari medium-medium inilah kemudiannya akan terhasil perkara-perkara yang mereka kehendaki, dan akan terhasil propaganda-propaganda yang mereka inginkan, supaya dapatlah dilabelkan orang-orang Islam ini sebagai orang-orang yang bahaya, teroris, pengganas, dan dituduhlah orang Islam itu dengan berbagai-bagai tuduhan, sedangkan kita tahu tuduhan-tuduhan itu tidak berasas. Dan sebenarnya orang Islam ini tidak pernah mempunyai apa-apa niat untuk merosakkan kehidupan orang lain, tetapi saban hari yang diserang adalah orang Islam. Kerana Barat sudah dapat melihat kebangkitan umat Islam ini, kerana kebangkitan umat Islam ini adalah sebenarnya juga sebahagian daripada apa yang telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis akhir zaman. Sayangnya kita orang Islam tak melihat dan memerhatikan hadis-hadis akhir zaman ini, tapi orang-orang Yahudi yang membuat kajian telah dapat jauh melihatnya ke hadapan dan bersedia ke arah itu. Sebab itulah sidang pendengar sekalian, kita sebagai umat akhir zaman ini, kita kena melihat kembali kepada hadis-hadis ini, kerana dengan kita melihat kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, ia dapat menyelamatkan kita daripada dilanda kemusnahan. Seperti mana yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang teknologi satelit tadi itu. Dan dalam satu ayat, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman yang memberikan gambaran secara umum bagaimana di akhir zaman ini, wa yulquna bil ghaibi min ba'id, dan mereka itu akan bertukar-tukar pandangan, mereka itu akan berbalah-balah antara satu sama lain dengan benda yang gaib daripada jarak yang sangat jauh. Contohnya tuan-tuan, saya ada anak yang sedang belajar di Mesir. Jadi kalau saya nak berhubung dengan dia, hanya saya hantar mesej, sama ada melalui SMS ataupun email ataupun chatting atau Skype, maka saya bercakap di Al-Ustar, anak saya akan dapat melihat saya atau mendengar suara saya di Zakazig di Mesir. Jauhnya ribuan batu, 8,000 hingga 9,000 kilometer. Tapi saya boleh chatting, boleh tukar maklumat melalui mesej. Saya boleh type apa saja mesej. Ini yang disebut oleh ulama-ulama, yang disebut oleh Al-Quran sendiri, wa yulquna bil ghaibi min ba'id. Sampai dah masanya manusia akan bertukar-tukar maklumat dan akan berbalah-balah dengan benda yang gaib daripada jarak yang sangat jauh. Inilah zamannya, Masya Allah. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, ternyata benar sedang berlaku di kalangan kita. Dan sebab itulah, marilah kita mengambil hadis-hadis Nabi ini sebagai benda yang serius. Dan janganlah kita menyebut, bila sebut tentang hadis Nabi, Allah, sikit-sikit nak ikut Quran, sikit-sikit nak ikut hadis Nabi. Apa yang Quran dan hadis Nabi boleh bagi dari segi teknologi, sidang pendengar sekalian, jangan menganggap remeh, temeh pada hadis Nabi dan Al-Quran. Kerana kalau tidak ada hadis Nabi dan Al-Quran ini, lama dah tamadun Barat ini musnah. Kata Sir Bernard Shaw, seorang ahli filosof Inggeris pada abad yang ke-18, kata dia, jika sekiranya tidak kerana tamadun Arab Badawi yang berpindah-pindah itu, yang dibawa oleh seorang manusia yang bernama Muhammad, yang kemudiannya dia menyelesaikan masalah di kalangan mereka hanya sambil minum secawan air kopi, kalaulah tidak kerana teknologi dan tidak kerana syariat yang dibawa oleh agama itu, iaitu Islam, maka nescaya orang Eropah dan orang Barat pada hari ini akan ketinggalan selama 300 tahun. Sidang pendengar sekalian, Sir Bernard Shaw merujuk kepada zaman kegemilangan Andalus, Bani Abbasiyah, zaman Harun al-Rashid, di mana zaman Harun al-Rashid itu zaman di mana Malik Ibn Hisham, di antara pemimpin-pemimpin Islam yang ketika itu berlakunya Renaissance, kebangkitan ilmu, lahirnya ulama-ulama yang hebat seperti Al-Kindi, Al-Bairuni, Ibn Battuta, Ibn Sina, Ibn Razi, dan berbagai-bagai Ibnu lagi yang ada pada zaman itu, yang kemudiannya memberikan sumbangan-sumbangan yang sangat hebat dalam bidang sains, teknologi. Kata Sir Bernard Shaw, kalau tidaklah kerana teknologi yang dibawa oleh agama yang kamu katakan mereka ini orang Badawi, kita Eropah akan ketinggalan selama 300 tahun ke belakang. Sidang pendengar sekalian, marilah sama-sama kita balik kepada menghayati hadis Nabi SAW. Moga-moga kita dapat merasai keajaibannya, dan moga-moga kita dapat menjadi umat Nabi Muhammad yang baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sekian aku qawli hadza, astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.